Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Firman Allah Ta'ala, wa iyaya farhabun, dan kepada aku sahajalah kamu merasa gerung, takut, bukan kepada yang lain. Antara sifat yang perlu ada kepada orang yang bertakwa ialah merasa takut, gerung terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rasa takut pada Tuhan, takut pada kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna batsha rabbika lasyadid, sesungguhnya azab Tuhanmu terhadap orang-orang yang kufur engkar itu sangat berat. Allah memberitahu, Allah menjanjikan azab seksa yang tak mampu kita nak bayangkan. Allah Ta'ala janjikan kepada golongan yang kufur, golongan yang engkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terlalu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kedahsyatan akhirat dan dahsyatnya kemurkaan Allah kepada orang-orang yang durhaka. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Dalam surah Al-Imran Allah Ta'ala menyebut wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah memerintahkan kamu supaya beringat-ingat terhadap kekuasaan dirinya. Yakni Allah adalah Tuhan yang boleh bertindak kepada sesiapa sahaja. Tidak ada yang boleh menghalang tindakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat-ayat yang seperti ini memperingatkan orang-orang yang beriman tentang keadaan di alam akhirat. Seterusnya Allah Ta'ala juga menyebut, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Dan pada hari seseorang itu lari dari saudaranya dan lari daripada ibu bapanya, dan dia melarikan diri dari isteri serta anaknya, kerana tiap-tiap seseorang dari mereka pada hari itu ada perkara yang cukup untuk menjadikan dirinya sibuk dengan hal masing-masing. Bila siapa di akhirat, manusia dah nak fikir tentang orang lain. Dia hanya fikir tentang diri dia, selamat ataupun tidak. Kerana setiap perkara akan dihitung. Apa yang telah kita buat, apa yang telah kita ucap, semuanya akan dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hidup dalam keadaan sangat cemas, suasana sangat kelang kabut, sehingga seseorang itu tak sanggup untuk ambil tahu hal orang lain. Dia hanya fikir tentang diri dia, selamat ataupun tidak, berjaya ataupun tidak daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala menyebut perkara ini berulang kali supaya manusia benar-benar mengambil perhatian bahawa akhirat itu benar-benar berlaku.
benar-benar wujud. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. Allah Ta'ala kata, wahai sekalian manusia, takutlah kamu kepada Tuhanmu. Sesungguhnya gempa pada hari kiamat itu suatu perkara yang amat dahsyat. Menjelang kiamat, banyak perkara yang akan berlaku. Dan pada hari kiamat, berlakunya gegaran yang sangat kuat. Sehingga dahsyatnya peristiwa yang mengerikan itu. Tiap-tiap ibu yang menyusukan anaknya, dia lupa anak dia jatuh di mana. Gegaran yang berlaku dengan dahsyat menyebabkan seseorang ibu yang sedang menyusu anaknya tercampur anaknya, tak tahu jatuh di mana. Dan tiap-tiap perempuan yang mengandung akan gugurlah anak dalam kandungannya. Dahsyatnya kiamat. Dan Allah Ta'ala kata, wa taran nasa sukara. Kamu tengok manusia pada hari itu seumpama orang mabuk. Tak tahu apa yang dia fikirkan, tak tahu apa yang dia nak cari, ke mana dia nak pergi. Walakin wa ma hum bisukara walakin azaballahi syadid. Sebenarnya mereka tak mabuk, tetapi azab Allah terlalu ngeri, terlalu dahsyat. Itu yang menyebabkan manusia itu seumpama orang yang mabuk, orang yang hilang akal. Allah memperingatkan perkara ini supaya manusia buat persediaan. Bersedia dengan bekalan amal soleh. Bersedia dengan taubat. Taubat yang sungguh-sungguh. Rahmatnya Allah kepada manusia. Allah Ta'ala maha mengetahui manusia yang ada kelemahan dan ada kekurangan. Tapi rahmat Allah mengatasi itu semua. Allah Ta'ala buka pintu taubat. Allah Ta'ala tak tutup pintu taubat. Manusia diberi peluang untuk bertaubat. Sehinggalah berlaku dua perkara. Yang pertama, bila nyawa sampai di halqam, sudah nampak kedatangan malakul maut. Nyawa dah ditarik oleh malakul maut. Pada masa itu tak ada harapan lah. Orang kafir nak beriman, Tuhan tak terima. Orang yang beriman nak bertaubat daripada dosanya, Tuhan tak terima. Pintu taubat sudah ditutup. Begitu juga apabila matahari naik dari sebelah barat, menandakan dunia terlalu hampir dengan kiamat. Manusia menjadi kecoh kerana sangat pelik. Matahari yang biasanya terbit dari sebelah timur, tiba-tiba dia terbit dari sebelah barat. Manusia jadi bising, kecoh, kelang kabut. Tapi malangnya bila berlaku keadaan seperti itu, pintu taubat sudah ditutup. Tidak ada lagi peluang untuk seseorang itu bertaubat. Jadi sebelum tiba keadaan seperti itu, manusia diberi peluang untuk bertaubat, merayu, memohon keampunan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sangat suka apabila hamba-hambanya bertaubat,
memohon keampunan dengannya. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi jahannama yawma idzin laha 70,000 zimamin ma'a kulli zimamin 70,000 malakin yajurrunaha. Diceritakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud kata Nabi cerita. Nabi beritahu ketika manusia dihimpunkan di mahsyar, setelah berlakunya kiamat, manusia dihidupkan semula. Allah Ta'ala buat alam yang baru yang dikenali dengan alam akhirat. Manusia dihimpunkan di mahsyar dengan jumlah yang sangat ramai. Daripada manusia pertama Tuhan cipta Adam alaihissalam, sampailah manusia yang paling akhir. Semua ada di situ. Orang yang baik dan orang yang jahat, Islam dan kafir dihimpun. Semua ada situ belaka. Menunggu apa yang akan Allah Ta'ala lakukan. Tiba-tiba Allah Ta'ala pamerkan neraka. Neraka dipamerkan, dibentangkan kepada mereka neraka. Dan ada 70,000 tali tarik neraka itu, dan setiap tali itu ada 70,000 yang menarik. Manusia sangat takut, sangat cemas. Manusia sangat takut, tak berani nak bercakap, tak tahu apa yang patut dibuat. Jadi Islam sentiasa mengingatkan umatnya tentang alam akhirat, supaya amal-amal yang jahat ditinggalkan oleh manusia, supaya manusia menyediakan bekalan amal soleh dengan sebanyak mungkin. Kerana itu saja yang dapat menyelamatkan manusia. Bekalan amal soleh saja yang dapat menyelamatkan manusia ketika hari tidak ada orang yang sudi untuk menolongnya. Allah Ta'ala sebut, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhirat, hari tak berguna dah harta banyak. Atas dunia kalau orang harta banyak dia senang, kawan pun ramai, orang buat baik, nak tupang kesenangan dia. Tapi Allah Ta'ala sebut akhirat tidak begitu. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari tak berguna lagi harta benda yang banyak, tak guna lagi anak pinak yang ramai. Kadang-kadang orang tu dia bangga anak dia ramai, anak dia senang, anak dia kaya. Dia ramai, peminat dia ramai, pengikut dia ramai. Tapi akhirat, seseorang itu dia hanya bertanggungjawab atas diri dia. Dia tak boleh nak tupang orang, orang tak boleh nak tupang dia. Masing-masing dengan amalan masing-masing. Jadi Tuhan kata beruntunglah orang yang datang ke alam akhirat dengan hati yang sejahtera, hati yang beriman, hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia hidup di dunia, dia sangat berhati-hati.
Dia menjauhkan diri daripada perkara maksiat. Dia menjauhkan diri daripada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ahwana ahli an-nari azaban yaumal qiyamati la rajulun yuda'u fi akhmasi qadamai jamratani yaghli minhuma dimaghuhu ma yara anna ahadan ashadda minhu azaban wa innahu la ahwanuhum azaban. Rawahul Bukhari wal Muslim. Artinya diceritakan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Kata Nu'man, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya siksaan yang paling ringan bagi ahli neraka pada hari akhirat ialah siksaan seseorang yang diletakkan di bawah tapak kakinya sedikit bara api yang mendidihkan otaknya di kepala. Namun demikian, dia merasakan tidak ada orang lain yang lebih berat pada dia. Padahal dia lah orang yang paling ringan. Jadi Nabi sebut ahli neraka yang paling ringan, yang menerima azab yang paling sedikit, yang paling ringan, iaitulah orang yang hanya diletakkan bara api bawah tapak kaki. Yang lain, anggota lain tak disentuh oleh api neraka, hanya bawah tapak kakinya sahaja. Tetapi dahsyatnya, walaupun sedikit, tapi dahsyatnya neraka itu menyebabkan otaknya mendidih. Gelegak otak dan kepala, masuk jasad dia, dan dia merasakan tidak ada orang lain yang lebih berat pada dia. Sedangkan Nabi kata itulah hak paling ringan sekali. Hak paling berat kata tak nak bayang. Jadi umat Islam disuruh supaya takut, supaya berhati-hati. Kerana janji Allah itu benar. Bila Allah Ta'ala sebut, perkara itu pasti berlaku. Allah menyebut tentang perkara ini kepada manusia supaya manusia boleh buat persediaan untuk menuju ke alam akhirat. Manusia boleh berhati-hati supaya dia selamat di dunia, selamat akhirat. Dia tak ada lagi peluang untuk dia berdalih, kerana Nabi-Nabi telah dilantik oleh Allah. Nabi-Nabi telah menyampaikan ajaran daripada Allah. Zaman kita, zaman tidak ada Nabi, walaupun Nabi tak ada, ramai pendakwah, ramai guru agama yang mengajar, yang menyampaikan apa yang telah diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Sumrah ibn Jundub radhiyallahu anhu anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam qala minhum man ta'khudhuhu an-naru ila ka'bayhi wa minhum man ta'khudhu ila rukbatayhi wa minhum man ta'khudhu ila hujzatihi wa minhum man ta'khudhu ila tarfuatihi.
Rawahul Muslim. Dari Samrah bin Jundub radhiyallahu anhu, Samrah berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut setengah daripada penghuni neraka akan dijelak oleh api hingga ke tumit. Dan ada di kalangan mereka yang sampai ke parah pinggang, dan ada yang sampai kepada leher, di mana keadaan ahli neraka tak sama, mengikut kesalahan dan dosa masing-masing. Yang paling besar dosanya, yang paling banyak dosanya, sudah tentulah lebih berat hukuman dan siksaan yang akan diterima, kecuali orang-orang yang bertaubat. Belum dia mati dia bertaubat, taubat sungguh-sungguh. Orang yang bertaubat, bila taubatnya diterima, seolah-olah dia tak ada dosa. Jadi apa yang disebut dalam hadis ini, siksaan Allah berperingkat-peringkat mengikut amalan yang dilakukan oleh hamba-Nya di dunia. Umat Islam disuruh supaya sentiasa menjauhi perkara mungkar, perkara keji, supaya dia tidak menyesal di hari akhirat. Bila dia menjauhkan perkara yang keji, perkara yang dilarang oleh Allah, sudah tentu dia akan selamat dunia, selamat di akhirat. Di dunia dia dikenali dengan hamba yang soleh, hamba yang bertakwa. Di akhirat dia akan diselamatkan oleh Allah daripada kecelakaan neraka. Dan dia sudah tentu dia akan mendapat ganjaran yang sebaik-baiknya. An Anas radhiyallahu anhu qala khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mithlaha qattun faqala law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira faghatta ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum wa lahum khanin wa fi riwayatin balara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ashabihi syai'un fa khataba fa qala uridat alayya al-jannatu wan-nar falan ara kal yaumi fil khair wa syarr walau ta'lamuna ma a'lamu la dakhiktum qalila wa la bakaitum katsira fama ata ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaum ashadda minhu ghattawru aghsahum wa lahum khanin. Artinya diceritakan oleh Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan satu ucapan, ucapan yang sangat bergenah, yang sangat memberi kesan kepada pendengarnya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu semua tahu apa yang aku tahu. Nabi kata, kalau kamu tahu, kalau kamu ada ilmu macam aku, ilmu yang ada padaku, nescaya kamu akan sedikit ketawa dan banyak menangis.
Tapi mu tak tahu sebagaimana yang aku tahu. Lalu para sahabat tutup muka, rasa malu, dan ada di kalangan mereka yang menangis kerana takut. Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima berita ada orang mengadu tentang ada di kalangan sahabatnya yang seolah-olah banyak bergurau senda, banyak buat benda-benda yang seolah-olah macam melarakan. Nabi cuba menasihati mereka. Baginda berkata, telah ditunjukkan kepadaku syurga dan neraka. Nabi kata, Allah dah tunjuk kepadaku. Allah perlihatkan kepadaku syurga dan neraka. Belum pernah aku melihat sebelum ini tentang kebaikan syurga dan keburukan neraka. Sebelum ni aku tak tahu sebagaimana aku tahu hari ini tentang keindahan dan kenikmatan syurga. Dan begitu juga hari ini, kata Nabi, aku lebih faham, lebih tahu tentang buruk dan dahsyatnya neraka. Sekiranya kamu semua tahu sebagaimana aku tahu, nescaya kamu ni akan banyak menangis. Sedikit ketawa kerana dahsyatnya suasana di alam akhirat. Alam yang sangat berbeza dengan kita hari ini, yang boleh saling bergelak ketawa bersukaria. Akhirat setiap orang akan sibuk dengan urusan masing-masing. Masing-masing akan fikir bagaimana nasib dia akan dialami. Bagaimana tangannya adakah dapat mengambil buku catatan dengan tangan kanan ataupun tidak. Bagaimana ketika dibicarakan, adakah dia orang yang berjaya, berat timbangan pahalanya ataupun berat timbangan dosanya. Bagaimana keadaan ketika melalui atas sirat, adakah dia berjaya menyeberang sirat ataupun dia di antara orang yang gagal. Itu yang dipikirkan oleh manusia apabila mereka sampai di mahsyar. Jadi sementara kita masih hidup, kita dinasihati supaya menyediakan bekalan amal soleh. Islam menyuruh umatnya supaya sentiasa mengingati mengenai keadaan di alam akhirat. Kadang-kadang ada orang kita lalah, dia hidup seolah-olah tak ada akhirat. Jadi kadang-kadang orang seperti ini kita kena beringat, beri menasihat, beri peringatan supaya dia beringat. Kadang-kadang ada orang kita dia hidup lupa nak buat kebajikan, lupa nak buat amal soleh. Kadang-kadang dia rasa seronok melakukan dosa, melakukan maksiat, seolah-olah perkara itu tak akan dihitung, tak akan dihisap di akhirat. Jadi apa yang disebut dalam hadis ini, kesimpulannya umat Islam dikehendaki supaya takut azab Allah dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Islam.
Orang yang bertaubat dengan ikhlas sehingga menangis. Mudah-mudahan taubat ini diterima. Dan orang ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebut dalam satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut antara orang yang akan diselamatkan di akhirat, wa rajulan khalian zakarallah fafadat ainahu. Orang yang duduk mengasingkan diri, dia bangun mayang malam, seorang-seorang orang lain tidur, dia teringat berdosa dia, banyaknya dosa yang dia buat, sedikitnya amalan dia. Dia bertaubat, dia minta Allah Ta'ala bimbing dia supaya dia berjaya melakukan amal yang soleh, supaya dia banyak melakukan amal yang baik, supaya Allah Ta'ala terima taubatnya. Allah Ta'ala tunjuk perkara yang benar itu benar, dan dia rasa nak ikut benda yang benar, benda yang betul, dan diminta Allah Ta'ala tunjuk perkara yang salah itu dia nampak salah, dan dia benci kepada perkara yang salah. Orang yang seperti ini dia akan selamat dunia, selamat di akhirat. Islam melarang umatnya daripada terlalu banyak bergelak ketawa, galak sepanjang masa. Tak ada nak fikir, nak mari semayang jemaah, nak mari dengar orang mengajar, radang tak ada masa. Kita nak galak je pagi, petang, siang, malam. Tak boleh begitu. Kita kena bagi masa. Ada masa kita bersama kawan-kawan, ada masa kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadat ini menjadi bekal kepada kita semua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'raqu an-nasu yawmal qiyamati hatta yadhhaba arquhum bil ardi sab'ina dhira'an wa yuljimuhum hatta yablugha adhanahum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, pada hari kiamat nanti ada manusia yang berpeluh kerana takut, kerana cemas, sehingga meresak ke dalam bumi sedalam 70 hasta dan menenggelami mereka hingga parah telinga. Hak serak dalam tanah ada yang serak, ada yang ke atas ni, sehingga menenggelam sebahagian tubuh dia. Ini dahsyatnya manusia ketika berada di alam mahsyar. Penyesalan pada hari itu tak berguna, kerana pada waktu itu bukan waktu untuk bertaubat, bukan waktu untuk baiki diri dia. Waktu untuk bertaubat, nak baiki diri ni ketika kita hidup, ketika kita sihat. Sebab tu kita diajar supaya rebut 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Ightanim khamsan qabla khamsin. Rebut 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Yang pertama, muda sebelum datangnya tua. Bila tua, banyak benda yang menghalang kita. Banyak benda yang tak mampu kita nak buat, nak banding dengan orang muda yang cergah, yang sihat, yang tak banyak tanggungjawab. Kemudian sihat sebelum sakit. Gunakan waktu sihat ni untuk kita buat yang terbaik, mencari bekalan amal soleh yang boleh kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya,
kaya sebelum miskin. Hidup kita ni turun naik. Ada masa kita senang, ada masa kita susah. Gunakan masa senang untuk kita buat kebajikan, untuk kita bersedekah, infak, derma dan sebagainya. Kemudian waktu lapang sebelum datangnya sibuk. Kadang-kadang sibuk, dia menghalang kita nak mari sembahyang tak ada. Nak dengar orang mengajar pun tak sempat. Gunakan waktu lapang. Waktu lapang yang Tuhan beri untuk kita isi dengan amal kebajikan, dengan amal yang soleh. Dan Tuhan yang akhirnya gunakan waktu hidup sebelum temunya kematian. Sebab disebut dalam Quran, bila datang malakul maut, malakul maut mari dah tunjuk tempat duduk yang akan diduduk pada dia mati. Lalu dia kata, ya Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wahai Tuhan, alangkah baiknya kalau tangguh sekejap kematian ini. Berilah peluang kepadaku untuk aku hidup sekejap lagi. Aku nak sedekah, aku nak derma, aku nak buat kebajikan, supaya aku termasuk di kalangan orang-orang yang soleh. Tapi bila datangnya kematian, tak ada tangguh. Bila datangnya ketetapan Allah, tak ada lagi tangguh. Sebab itu kita dilarang banyak bertangguh dalam melakukan amal yang soleh. Kerana keadaan kita tidak sama. Hari ini kita boleh mari masjid, esok belum tentu lagi. Hari ini kita sihat, esok lusa belum tentu lagi. Sebab itu kita dilarang daripada sikap bertangguh. Gunakan peluang yang ada untuk kita buat yang terbaik, supaya kita tidak menjadi orang yang menyesal ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa an Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjumanu fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru as'ama minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi fattakun nar walau bisakkin tamratin. Rawahul Bukhari wal Muslim. Artinya dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, kata Adi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak ada seorang pun dari kamu malaikat dia akan dibicara di akhirat nanti. Pada masa itu tak ada juru bahasa, tak ada pembela, tak ada peguam. Dan dia akan paling ke kanan. Dia tidak dapati melakukan amalan yang telah dilakukan. Bila paling belah kanan, dia akan nampak amalan-amalan yang pernah dia buat ketika dia hidup dahulu. Kemudian bila dia paling belah kiri, begitu juga. Tak ada benda lain melainkan amalan-amalan yang pernah dia buat ketika dia hidup di dunia dahulu. Kemudian dia melihat di hadapannya, tidak didapati melainkan api neraka yang bertentangan dengannya. Oleh kerana itu Allah Ta'ala kata, wahai manusia, selamatkan dirimu daripada neraka, walaupun hanya dengan bersedekah sebelah buah tamar. Mana usahakanlah selamat dirimu daripada kemurkaan Allah dengan apa cara sekalipun. Kau tak ada benda sangat, tak ada miskin sangat, kalau hanya mampu bersedekah dengan sebelah buah tamar, buatlah. Yang penting buatlah amalan yang boleh menyelamatkan keadaanmu
ketika berada di alam akhirat. Karena ketika itu manusia dengan apa yang dia bawa. Kalau dia bawa pahala yang banyak, maka selamatlah dia. Kalau tak ada pahala, maka rugilah dia. Jadi itu antara peringatan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sering sampaikan kepada para sahabatnya. Mudah-mudahan ianya memberi peringatan yang berguna. Kita dengar, dan jadilah orang yang dengar, kemudian dia amal apa-apa yang baik daripada apa yang didengar itu. Jadi kesimpulannya, manusia dia perlu cari bekalan, dan sebaik-baik bekalan itu sebagaimana kita pergi Jumaat, orang pesang, khatib pesang, supaya bertakwa. Nabi kata, alaikum bittaqwallah fa innaha jima'u kullu khair. Hendaklah kamu sentiasa bertakwa kepada Allah, kerana takwa itu adalah himpunan segala kebaikan. Bila sebut orang tu orang bertakwa, maknanya dia adalah orang yang melakukan amal soleh, orang yang beriman yang melakukan amal soleh, orang yang bertaubat, yang sentiasa mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.